Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmira Diana binti Ahmadinata dan rakan-rakan saya iaitu Nurul Hana binti Zaidin, Nurul Natasha binti Alwi, Nur Syamira Farhana binti Khairul Anwar dan Nur Farah Nabilah binti Muhammad Farid. Hari ini kami ingin membentangkan tentang komponen utama kerajaan. Kerajaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada kerajaan atau kerajaan negara ialah pihak berkuasa yang berpusat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan eksekutif persekutuan yang berpusat di Putrajaya. Malaysia adalah sebuah persekutuan 13 negeri yang beroperasi dalam raja berperlembagaan di bawah sistem parlimen dan dikategorikan sebagai demokrasi berparlimen. Kerajaan Persekutuan Malaysia mematuhi dan dicipta oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Undang-undang tertinggi di negara ini, Kerajaan Persekutuan menerapkan prinsip pengasingan kuasa dan mempunyai 3 cabang iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kerajaan-kerajaan negeri dalam Malaysia juga mempunyai badan-badan eksekutif dalam perundangan masing-masing. Sistem kehakiman di Malaysia adalah sistem mahkamah dipersekutuakan dan beroperasi secara seragam di seluruh negara. Badan eksekutif juga disebut pemerintah atau kerajaan di dalam sistem parlimen dan juga disebut pentadbiran di dalam sistem kongres, contohnya di Amerika Syarikat. Badan ini bertanggungjawab melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh pihak legislatif. Ketua eksekutif di dalam sebuah negara republik dipanggil Presiden, manakala negara lain dipanggil Perdana Menteri. Badan ini merangkumi banyak sektor kerajaan seperti pelbagai kementerian, jabatan, kerajaan, tempatan dan juga agensi kerajaan seperti organisasi polis, tentera dan kastam. Peringkat persekutuan di Malaysia, kuasa eksekutif dijalankan oleh pentadbiran peringkat kerajaan, persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Contohnya, tugas lama kabinet ialah menggubal dan menjalankan dasar tertinggi negara. Ia diketuai oleh Perdana Menteri dan diikuti oleh menteri-menteri lain. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan menteri-menteri lain dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. Apa itu Badan Perundangan? Badan Perundangan ialah sejenis majlis yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan menafikasikan undang-undang. Badan Perundangan ini terbahagi kepada 2 kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Untuk Kerajaan Persekutuan ini terbahagi kepada Parlimen dan Parlimen ia terbahagi kepada 2 dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat, manakala Kerajaan Negeri ia terbahagi kepada 1 Dewan Undangan Negeri iaitu dikatakan DUN. Tujuan ditubuhkan Badan Perundangan ini ialah Badan Perundangan ini hanya membuat undang-undang dan tidak boleh menyerah kuasa ini kepada mana-mana pihak dan tidak boleh mempunyai kuasa lain. Seterusnya, tugas Badan Perundangan ini memiliki kuasa menggubal undang-undang persekutuan dan juga negeri-negeri di dalamnya. Selain itu, saya ingin mengatakan 6 fungsi parlimen iaitu membahaskan hal ehwal kerajaan dan negeri, membahaskan tentang belanjawan negara, bahaskan ran undang-undang, bahaskan pindaan undang-undang, mengawal keuangan negara iaitu seperti cukai dan kadar, menjadi forum kritikan rakyat tentang dasar dan tindakan kerajaan, membenarkan Badan Perundangan Negara membuat undang-undang negeri. Bagi Dewan Negara, ia berfungsi sebagai membahaskan ran undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat, menangguhkan ran undang-undang keuangan selama 30 hari, bukan keuangan 1 tahun yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat, tetapi tiada kuasa untuk menolaknya. Selain itu, menyemak dan meluluskan ran undang-undang. Tiada juga kuasa menyusul ran undang-undang keuangan. Akhir sekali, berkuasa menambah atau mengurangkan bilangan ahli Dewan. Manakala Dewan Rakyat ia berfungsi sebagai membincangkan usulan undang-undang yang dikemukakan oleh kementerian tertentu, membahaskan belanjawan negara
dan memberi kata putus tentang jumlah peruntukan yang dapat diberi kepada kerajaan negeri. Akhir sekali, meneliti semua ran undang-undang yang ingin dipinda mengikut keadaan semasa. Dewan Negeri atau dikatakan DUN ia berfungsi sebagai tempat wakil negeri bersidang, berbincang, merancang dan berdebat tentang rancangan, pelaksanaan dasar dan pembangunan negara. Selain itu, gubal, tulus dan tolak sebarang ruan undang-undang atau pindaan ran undang-undang berkenaan perkara tersenarai dalam senarai bersama dan senarai negeri. Oleh itu, DUN juga boleh menggubal undang-undang yang tersenarai dalam senarai persekutuan jika diwakilkan kuasa oleh Parlimen. DUN juga boleh menggubal undang-undang yang tidak tersenarai dalam mana-mana senarai menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak perlembagaan negeri dan rakyat. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamira Fana binti Karanwar. Hari ini saya akan menerangkan komponen utama dalam kerajaan, iaitu Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah suatu badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana. Badan Kehakiman juga berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Si Badan Kehakiman adalah yang pertama, mentafsir perlembagaan persekutuan. Yang kedua, mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan itu tidak sah sekiranya bercanggah dengan perlembagaan. Yang ketiga, memelihara hak-hak warga negara daripada sebarang pencabulan oleh pihak kerajaan. Yang keempat, menyelesaikan pertikaian antara individu dengan individu dan antara individu dengan pihak kerajaan. Yang kelima, mentadbir keadilan. Yang keenam, mentafsir undang-undang. Yang ketujuh, mengesahkan undang-undang dan membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Jenis mahkamah ada dua. Yang pertama, mahkamah persekutuan. Yang kedua, mahkamah negeri. Mahkamah di Malaysia dibahagi kepada dua, iaitu mahkamah persekutuan dan mahkamah negeri. Mahkamah persekutuan ada tiga bahagian, iaitu mahkamah atasan, mahkamah rendah dengan mahkamah khas. Manakala mahkamah negeri pula ada dua, iaitu mahkamah syariah dengan adat. Mahkamah atasan iaitu mahkamah agung. Mahkamah yang tertinggi di Malaysia merupakan mahkamah tertinggi yang mendengar kes-kes rayuan daripada mahkamah rayuan atau mahkamah tertinggi. Mahkamah rayuan, peranan dia membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah saja. Kes sivil boleh dibincangkan atas kebenaran mahkamah dengan RM25,000 ke bawah. Mahkamah Tinggi Tanah Melayu dan Borneo membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Selain itu, berkuasa untuk membicarakan apa sahaja kesalahan yang dilakukan. Mahkamah rendah iaitu mahkamah seksyen merupakan mahkamah tertinggi dalam komponen mahkamah rendah, membicarakan kes jenayah dan sivil. RM25,000 ke bawah. Mahkamah Juvana membicarakan kes-kes jenayah bagi mereka yang berumur antara 10 hingga 18 tahun. Kanak-kanak yang didapati bersalah akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak sehingga umur 21 tahun. Perbicaraan dijalankan secara tertutup. Mahkamah Magistrate Kelas 1 dan 2. Kelas 1 membicarakan kes-kes jenayah dan sivil. Kes jenayah melibatkan hukuman penjara dan denda. Manakala kelas 2, kes jenayah hukuman maksimum penjara 12 bulan atau denda RM1K atau kedua-duanya. Kes sivil RM3K ke bawah. Mahkamah Tuntutan Kecil membicarakan kes tuntutan sivil yang tidak melebihi RM3K. Mahkamah Penghulu, mahkamah paling rendah dalam komponen mahkamah rendah, membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim. Rayuan terhadap mahkamah penghulu boleh dibuat di mahkamah magistrate. Yang pertama, mahkamah khas.
Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Negeri, Mahkamah Buruh dan Mahkamah Tentera. Mahkamah Negeri iaitu Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah terbagi pada dua iaitu rayuan dan tinggi. Peranan adalah untuk mengadili umat Islam. Yang kedua, membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Yang ketiga, Mahkamah Syariah Rayuan berperanan mendengar rayuan daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Pegawai atau Adat Istiadat membicarakan kes-kes pelanggaran adat oleh suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak. Contoh, adat perkahwinan dan adat keagamaan. Perkara Mahkamah Sivil di Malaysia ada 6. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan. Yang kedua, Mahkamah Rayuan. Yang ketiga, Mahkamah Tinggi di Malaysia atau Sabah dan Sarawak. Yang keempat, Mahkamah Seksyen. Yang kelima, Mahkamah Magistrate. Yang keenam, Mahkamah Penghulu atau Anak Negeri atau Bumi Putera. Kesimpulannya, dalam konteks negara Malaysia telah mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Pada dasarnya tidak dipraktikkan sepenuhnya. Hal ini kerana terdapat di antara 3 badan tersebut adalah berkaitan di antara satu sama lain. Selain itu, undang-undang dibuat oleh badan pemerintah seperti yang di-Pertuan Agong dan menteri-menteri. Ahli parlimen berfungsi sebagai penggubal undang-undang juga dilantik mengetuai kementerian tertentu untuk menjalankan pemerintahan. Tamat sudah presentation kami. Sekian, terima kasih.